yang join tak sebelum ni daripada Fakulti Kejuruteraan tu? Tajuk saya yang diberikan adalah peranan RIM dan prosedur pendaftaran melalui sistem e-KOS. Macam yang puan kenalkan, saya Muhammad Faiz, penolong. Saya daripada Unit Kecekapan dan Pemeliharaan Tenaga ataupun Energy Efficiency and Conservation Unit, Jabatan Operasi Industri. Untuk makluman, sebelum ni masa saya deal dengan Dr. Mayati, saya in charge untuk RIM. Tapi sekarang person in charge untuk pengurus tenaga elektrik adalah Puan Syafiqah. Puan Syafiqah Hazmi. Sebab tu saya jemput dia sekali lah ada dalam group discussion ni. Puan Syafiqah Hazmi, dia akan jaga dari segi pendaftaran dengan pembaharuan pengurus tenaga elektrik. Manakala saya masih akan jaga dari segi pusat latihan yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga dan juga pusat latihan untuk CDP, Continuous Development Program. Kalau pusat latihan tu nak buat training, nak dapat recognition daripada ST untuk Renewable Energy Manager, masih dengan saya lah. Tapi kalau untuk new registration dengan renewal, boleh deal dengan Puan Syafiqah sekarang. Tapi tak ada masalah sebab saya dengan Puan Syafiqah we work together. So apa-apa kami akan help each other lah. Okay. So untuk introduction ni saya akan bagi sedikit pengenalan lah Efficient Management of Electrical Energy Regulation, and then path to become RIMS, and then Continuous Development Program for RIM, and then juga Energy Management Information System. So saya akan cuba certain item saya pendekkan sebab saya rasa mungkin benda ni dah belajar dalam silibus lah. And then yang mana yang saya akan fokuskan kepada e-course pun saya tak boleh nak fokus sangat sebab dia kena hands on, dia kena buat directly. So kalau ada apa-apa isu, tak ada masalah, boleh email kepada kami lah. Okay, so intro lah. Energy Efficiency Unit ni sebelum ni dikenali sebagai Demand Side Management Unit. Tapi major restructuring ST pada 1 Ogos 2018 kita tukar nama lah. Tapi dari segi fungsi masih sama. Cuma sebelum ni kalau kelengkapan elektrik yang label cekap tenaga tu unit kami, sekarang fungsi tu telah dipindahkan kepada unit kelengkapan elektrik. Sekarang ni kami sudah ada 8 jabatan daripada 6 jabatan. Dulu dia ikut ni, kalau elektrik, kalau gas berpaip, dia ikut sektor. Tapi sekarang dia ikut functional base. Kalau licensing electrical dengan gas, dia letakkan sekali. Manakala development electricity and gas, dia letak satu jabatan yang sama. Okay. So fungsi unit kami adalah pertamanya adalah standard lah, creating standard for building energy label BEI, dan juga penguatkuasaan email 2008. And then kita juga ada buat compliance audit lah. Selain itu kita juga ada buat promoting energy efficiency in Malaysia, macam National Energy Efficiency Action Plan, Energy Performance Contracting for Government Building, ASEAN Energy Awards, and then maintenance of registrar, installation affected under email 2008, list of energy manager, list of training provider, and list of energy service company. Boleh bagi saya masa seminit tak? Saya cuba pergi cakap dengan jiran sekejap. Minta dia hold. Saya rasa takut tak dengar lah dia. Sorry ya. Boleh cuba. Okay, sorry. Tapi saya rasa kalau saya tak bagi tahu tu nanti mengganggu, tak dengar pula kan. Okay, tak apa. So sebelum saya teruskan, energy efficiency ni maksud dia kita kena faham lah apa beza antara kecekapan tenaga dengan penjimatan tenaga lah. So kalau perasan nama unit kami pun Energy Efficiency Conservation lah, bukan Saving Energy Conservation Unit lah. So maksud energy efficiency kat sini adalah kita menggunakan tenaga sama ataupun kurang dalam untuk menghasilkan kerja yang sama. Maksudnya nilai kerja tu samalah. Menggunakan tenaga secara minimum tanpa mengganggu, dia tak boleh mengganggu keselamatan, kualiti kerja,
dan juga keselesaan lah. So kalau dia mengganggu salah satu ni, kita tak kira cekap tenaga lah, tapi dia mungkin jimat tenaga. Contohnya dia tak cuaca panas tapi dia nak kurangkan bil elektrik dia tutup aircon. So dia telah ada pengurangan bil elektrik tapi dia telah mengganggu nombor 3 lah. Dia telah mengganggu keselesaan. Ataupun jika dekat kilang ataupun dekat walkway universiti, mungkin tengah hari dia tak ada tingkap, dia gelap kawasan tu sebab fakulti bangunan nak jimatkan elektrik, dia tutup lampu. Dia telah mengganggu dari segi keselamatan lah, pelajar-pelajar ataupun pesyarah boleh tersadung ke. So memang ada pengurangan bil elektrik, memang dia jimat tenaga tapi dia tak cekap lah. So kita nak orang awam boleh beza lah antara jimat tenaga dengan cekap tenaga. Okay. So bila bercakap dengan Suruhanjaya Tenaga ni, akta dan peraturan memang utamalah sebab kami adalah badan kawal selia. So kita buat kerja semua ni akan berpandukan kepada akta dan peraturan lah. Salah satu je adalah Akta Suruhanjaya Tenaga 2001, di mana di dalam tu ada menyebutkan fungsi Suruhanjaya Tenaga untuk mempromosikan kecekapan, keekonomian dan keselamatan dalam penghasilan, penghantaran, pembahagian supply and use of electricity. Lepas tu kita juga kena promote use of renewable energy and conservation of non-renewable energy. So Electricity Supply Act 1990 pun ada, Part BA, 23A, 23B, 23C ni semua cerita berkaitan dengan kecekapan tenaga. 23A Minister to Determine Standard, macam label cekap tenaga, yang minimum bintang-bintang tu kan, 2 bintang minimum, 5 bintang paling tinggi. Installation to meet requirement ni yang 4 kena lantik pengurus tenaga elektrik. Equipment to meet requirement ni mewajibkan tak boleh masuk Malaysia kalau dia tak labelkan dengan label cekap tenaga. So paling tinggi kita tengok adalah akta di parlimen lah. Of course lagi tinggi perlembagaan lah, tapi dalam kes ni akta paling tinggi. Kemudian peraturan ni kalau akta di Dewan Rakyat, peraturan dibuat oleh menteri lah. Kemudian lesen, syarat-syarat lesen, industry code and guideline dan juga perjanjian PPA lah contoh dia. So untuk part energy manager ni akta bekalan elektrik, akta Suruhanjaya Tenaga dan juga nombor 6 tu, Efficient Management of Electrical Energy Regulation 2008. So memang ada peraturan khusus untuk bahagian kecekapan tenaga ni lah. Okay, so ni sedikit pengenalan berkaitan dengan email 2008. Saya panggil email lah, short form dia. Digazetkan pada 15 Disember 2008. Tujuan dia adalah untuk improve energy management practices among large consumer. Kalau tengok improve, kita tak ada set target dalam peraturan ni berapa persen pengurangan ataupun penjimatan bil elektrik yang perpasangan harus dilakukan. Sebabnya kita bukan nak, kalau kilang tu guna secara cekap tak ada masalah. Dia boleh guna sebanyak mana yang dia boleh asalkan dia punya kecekapan tu tinggi. Dia tertakluk kepada perpasangan lah. Kita panggil perpasangan installation ni, kilang, mall, bangunan. Yang tu semua kita panggil perpasangan lah. Dia menggunakan ataupun menghasilkan lebih daripada 3 juta kilowatt-jam dalam masa 6 bulan berturut-turut. So peraturan 3 mengatakan ni dia tertakluk kepada siapa. Okay, peraturan 5 pula menyatakan obligation to submit information, pemegang lesen macam TMB, Malakoff, JIMA, mana-mana IPP, Independent Power Producer, dia kena bagi maklumat yang kalau ST minta. And then kalau ST minta dia tak bagi maklumat tu, dia telah melakukan satu kesalahan lah di bawah peraturan ni. Okay. Ni yang penting lah. Kalau exam ni orang kata ni tips lah. Yang ni kalau bakal pengurus tenaga elektrik kena faham lah. Contoh dia kalau saya dah buat timeline ni, saya rasa it's easier for you to understand lah. Contohnya kalau bulan 10 perpasangan tu, mall kilang tu terima notis daripada ST, dia diberi masa selama 3 bulan untuk lantik pengurus tenaga elektrik. Lepas dia lantik pengurus tenaga elektrik, dia kena
hantar notis bertulis kepada ST memaklumkan dia telah melantik pengurus tenaga elektrik. Okay, so contohlah dia diberi masa 3 bulan, dia lantik last month sekali, bulan 1 lah, hari terakhir. So perkiraan 6 bulan yang dia kena hantar laporan tu adalah selepas dia melantik pengurus tenaga elektrik kat sini. So 6 bulan ni adalah pemantauan. Manakala selepas 6 bulan, dia diberi masa 30 hari untuk menghantar laporan pertama. Okay. Kemudian cycle repeats. 6 bulan balik, diberi masa 30 hari untuk hantar laporan. So macam mana kalau dia lantik pengurus tenaga elektrik, dia dapat notis hari ni, esok dia terus lantik pengurus tenaga elektrik. Dan dia dimaklumkan pada ST esok tu juga. So dia punya 6 month tu bermula dekat bulan 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia diberi masa 30 hari untuk menghantar laporan, and then 6 bulan dia bermula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dan 30 hari. So 6 bulan ni berturutan ni dia bergerak. Dia tak semestinya Januari to Jun, Julai ke Disember, dia bergerak. So kalau perpasangan ni dalam laporan IMIS kami dia macam-macam lah. Tak ada masalah, no issue. And then kalau dia nak alih ke sama ke standardized pun boleh dia. Minta je dengan kami, tak ada masalah. Okay, Regulation 9 review. ST ada kuasa untuk review jika kita sebelum ni dia lebih 3 juta, tapi mungkin dia sebelum ni ada 2 bangunan, dia dah jual 1 bangunan, so penggunaan di bawah 3 juta. ST boleh review tarik balik dia, kata awak dah tak takluk di bawah peraturan ini, dah tak wajib untuk awak lantik pengurus tenaga elektrik. And then ST juga berhak jika ST mula-mula dapat data daripada IPP, TMB contoh, dia tertakluk. Bulan depan bila tengok balik, TMB kata dia tersalah bagi data. So ST boleh tarik balik lah notis yang telah dikeluarkan. Okay. So, ni sedikit FAQ lah yang selalu orang tanya dengan kami lah. How to get informed that your installation is affected by the regulation? Firstly, you have to receive a notice from Energy Commission. Kalau tak ada notis, dikira anda tak tertakluk di bawah peraturan ni. Tapi alasan ni selalu digunakan lah. Dia kata kami tak terima notis. Sebenarnya kalau ST dah keluar notis, and then kita pergi enforcement, dia kata tak terima notis, sebenarnya alasan tu tak boleh diterima. Kenapa? Sebab ST menghantar menggunakan notis daftar. Dia ada satu kad warna kuning. Kalau pos Malaysia kata dia dah hantar, dia tanda tangan di pos kuning tu, dari segi mahkamah benda tu sudah dianggap diterima. Tapi alasan dia selalu, saya baru masuk kerja 2 bulan lepas, notis tu dah hantar setahun lebih. Tu alasan yang selalu kami terima lah. Sepatutnya kami tak boleh terima lah alasan tu, tapi budi bicara ST kita akan bagi final warning, and then dia kena lantik lah. Apa yang kena buat bila dah terima notis? Pertama, dia kena lantik pengurus tenaga elektrik untuk menjalankan fungsi-fungsi di bawah peraturan 16. Kemudian dia kena maklum pada ST dia dah lantik pengurus tenaga elektrik. Okay. Lepas tu dia kena, bila dia dah lantik pengurus tenaga elektrik, apa dia kena buat? Dia kena hantar maklumat-maklumat yang diminta oleh ST lah. Sebelum ni dia hantar melalui hard copy, sekarang dia hantar melalui Energy Management Information System. Okay. Lepas tu kita akan ada setiap 6 bulan dia kena hantar report lah. Okay, form A dengan form B. Itu saya akan tunjuk kemudian lah. So secara rumusan ya, pasal peraturan email 2008 adalah pertama kena terima notis dengan Suruhanjaya Tenaga, kemudian kena lantik pengurus tenaga elektrik dan kena maklumkan kepada ST, and then perpasangan kena lantik Electrical Energy Management Objective and Policy, dan juga kena submit Electrical Energy Management Accounts and Document yang mana-mana yang ST minta lah. Okay, so tu rumusan dari segi peraturan email 2008. Seterusnya saya nak cerita berkaitan dengan pengurus tenaga elektrik. Bahasa English dia adalah Registered Electrical Energy Manager. Okay, ni untuk new application lah. Okey, syarat pertama dia untuk jadi dalam peraturan 12 menyatakan dia kenalah warga negara Malaysia dan berumur 23 tahun dan ke atas. Okey. Dia seorang pengurus tenaga jurutera profesional ataupun professional engineer dan memiliki pengalaman selama 6 bulan dalam pengurusan tenaga.
ataupun memiliki ijazah dalam Sains, Engineering, Architecture ataupun yang setaraf dan memiliki sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman dalam Efficient Management of Electrical Energy Manager ataupun memiliki sijil Competent Electrical Service Engineer atau Competent Electrical Engineer seperti dalam Peraturan Elektrik 1994 dan memiliki selama 9 bulan pengalaman dalam pengurusan tenaga dan dia menunjukkan pengetahuan di dalam bagi akta dan peraturan dan memuaskan hati Suruhanjaya Tenaga. So 2, 3, 4 ni atau boleh pilih salah satu. So kalau tuan-tuan ada IR, saya cadang pergi melalui professional engineer lah. Sebab pengalaman dia 6 bulan je nak. Yang ni setahun degree, sijil JEK semua tu 9 bulan. 1 dengan 5 wajib. So kalau ada, if we have, seingat saya masa datang UTSM tu, we have international student, right? The masters yang ST recognized. Walaupun dia ST recognized masters tu, tapi kalau dia tak patuhi Malaysian citizen, dia masih tak dapat lah. Okay. So, fungsi, function and duties of the Registered Electrical Energy Manager pertama adalah untuk audit and analyse. Dia kena analisis installation tu punya energy consumption. And then bila dia dah audit dan analyse, dia kena advise in developing and implementing measures. Dia kena bagi nasihat apa yang perlu dibuat untuk menjadikan bangunan itu cekap tenaga. Lepas dia nasihat benda tu, dia kena monitor the implementation of the measures. And then dia kena supervise the keeping of records and verify its accuracy. And then dia kena mengingatkan pepasangan untuk menghantar laporan secara berkala setiap 6 bulan lah. Bila kita juga ada buat compliance audit, salah satunya kita akan minta keeping of record lah. Macam kita pergi kilang tu, kita kata, oh bagus awak ni, awak buat meeting apa semua sebulan sekali, boleh tak kita nak tengok minutes of meeting? Tak ada. Lepas tu dia kata boleh, okey lah tak apalah, mungkin minutes of meeting terlalu formal, boleh tak kita nak tengok kehadiran sign sheet attendant? Tak ada juga. Yang ni tak boleh lah, akan ditegur lah oleh ST. Sebab salah satu fungsi energy manager dia kena supervise keeping of records and verify its accuracy. And then ada yang hantar laporan IMIS kepada ST tu, sebulan kilang ni menggunakan 1 bilion kilowatt jam. Terkejut kami, 1 bilion kilowatt jam sebulan. And then kami query balik, energy manager kata, oh pepasangan tersalah key in data. And then kami tanya, then why you approve the report? Oh saya just approve, oh tak boleh. Kalau buat macam tu memang kena tegur lah dengan ST. Energy manager dia kena make sure data-data yang dihantar kepada ST adalah benar dan tepat. Okay. Untuk jadi pengurus tenaga elektrik ni ada 3 medium ataupun 3 cara lah. Pertama, direct dengan Suruhanjaya Tenaga interview ataupun melalui pusat latihan. Sekarang kita ada 3 dan bakal ada 4. Kita UTHM Education Sdn Bhd ke? UTHM ada mohon dengan kami, dia dah hantar proposal. Tapi sebab PKP ni proses dia lambat sikit lah. Ataupun sambung belajar. Macam dalam kes ni UTHM sambung belajar lah, masters. So bila masuk je melalui training ni, dia akan dengar perkataan CEM, PEM, RIM. CEM ni Certified Energy Manager lah. Macam pergi, kalau 3 kursus ni, bila pergi training, dia akan terima Certified Energy Manager punya certificate. Bila dia terima that Certified Energy Manager certificate, dia kena transfer that certificate to RIM certificate. Yang ST recognize hanya satu sahaja, Registered Electrical Energy Manager. PEM ni Professional Energy Manager, dia bawah EMAS. EMAS program ni dia ada level-level Energy Manager lah. Certified Energy Manager, Professional Energy Manager. Dia setaraf di negara-negara ASEAN. Tapi adakah CEM PM ni Malaysia recognize? Tak. Kalau untuk menjalankan kerja-kerja di bawah email 2008, dia memang kena jadi RIM sahaja. Okay. Yang terbaru saya dapat, dia Energy Manager di Singapura. Dia rakyat Malaysia.
tapi dia jadi energy manager di Singapura. And then dia nak convert dia punya sijil kepada RIM di Malaysia. So dia tanya boleh ke? Jawapan dia kalau dia mematuhi syarat 5 tu tak ada masalah lah. Tapi dia nak convert daripada sertifikat Singapura tu Malaysia tak boleh lah. Dia masih kena melalui medium ni. Cuma saya cadangkan dia dah ada interview dengan ST lah sebab dia dah ada pengalaman. So apa beza yang ni semua dengan yang hijau ni? Beza dia tak perlu interview dengan ST sahaja. Lulus, dapat CJ, dapat degree, dapat master, ST tengok, ST terus recognize. Itu sahaja beza. Okay, saya rasa tak perlu cerita detail lah sebab tuan-tuan dan puan-puan memang dah masuk melalui TSM ni, just sneak through lah. So ni dia apply dalam e-course, kita panggil short written quiz, interview 60 minit and then lulus dapat CJ Energy Manager. Okay, kalau EMAS pergi training 5 hari, ada group presentation and then dia hantar permohonan kepada MGTC, MGTC yang akan proses. MySco pun sama 5 hari training, individual project presentation, hantar kepada MySco, MySco hantar kepada ST. IEM, individual project presentation, hantar kepada IEM Academy every 30th of the month, jadi Energy Manager RIM. UTSM, Masters of Science, Energy Management, dia kena full time ataupun part time, and then dia punya final paper, dia kena related to energy management. Okay. Manakala UTSM sama, dia kena ambil subjek elektif. UTSM dia tak ada energy management tu sebab dia dah wajibkan subjek-subjek ni semua dalam core punya courses. Manakala UTSM dia jadikan benda ni elektif. So sebab tu kita kata kalau nak jadi RIM kena ambil 3 elective course ni lah. And then master project in energy efficiency. Okay. Lepas tu majlis fakulti ataupun senat UTSM akan endorse, bagi list kepada ST lah. And then UTSM akan proses yang mana yang lulus tu bagi pada kami. Okay. And then UTEM, Bachelor of Electrical Electrical Engineering. Dia kena, lepas dia graduate, dia kena tunggu setahun. Sebab dia degree kan. So dia kena tunggu setahun baru dia boleh apply dengan ST. Sebabnya nak cukup syarat pengalaman kerja dalam energy management selama setahun. Manakala UniKL, dia kena ambil 3 subjek ni, FYP 1-2 related to energy management. Lepas tu dia boleh apply terus dengan ST sebabnya dia 6 bulan pengalaman dia ambil daripada FYP tu. Kemudian 6 bulan lagi masa dia buat internship, dia buat dengan internship di bawah Energy Service Company. So kalau UniKL ni dia terus boleh apply jadi RIM lah. Sebabnya dia punya fakulti dah terus linkkan dengan syarat IMA 2008. Okay, walau apa pun medium yang mohon, dia kena juga hantar permohonan kepada e-course di ST lah. So e-course Energy Commission Online System, ecos.st.gov.my. So saya akan cuba cerita step by step, tapi nanti Dr. Mati boleh share slide ni lah, boleh tengok slide ni macam mana nak mohon. So ni untuk permohonan RIM bahagian A. Bahagian A ni basically kita minta maklumat-maklumat peribadi lah. And then saya minta sangat guna alamat tetap. Contohlah kalau tuan-tuan dah kerja, jangan guna alamat kerja lah. Sebabnya unless tuan-tuan dan puan-puan confirm pencen kerja kat situ sampai pencen tak ada masalah. Sebab kita ada banyak isu pemohon bila kita hantar surat notis dia kata tak terima. And then bila check balik rupanya alamat kerja dia kata dah pindah, dah tak kerja situ dan sebagainya lah. And then minta juga guna alamat email peribadi. Saya perasan ada banyak juga pengurus tenaga elektrik dia daftar guna alamat kerja. And then sebulan 2 tahun kemudian dia dah tukar kerja, dia guna alamat email lain.
So ni sedikit menyusahkanlah untuk tukar alamat email tu semua. So awal-awal lagi guna alamat email peribadi lah. Anda kena isi maklumat majikan. Contoh ni dia kena isilah. Macam mana kalau dia freelance, dia tak kerja? Dia kena, yang ni agak tricky lah. Boleh, tak ada masalah sebab dalam syarat kata tak wajib dia kena kerja. Cuma dia isilah anything info sebab kat sini kita wajibkan kena isi kan. Okay. And then kelayakan, kalau ada, saya paling recommend sekali kalau daftar BEM. Kalau berjaya daftar dengan BEM, walaupun sebagai graduate professional, masukkan saja. Senang kerja kami. Sebabnya kadang-kadang kalau saya rasa UTSM tak ada masalah lah. IPTS lah. IPTS ada degree-degree dia yang tak diiktiraf oleh MQA. So kita kena minta dia kena BEM punya recognition, MQA punya recognition. So the easiest way is saya kata register saja BEM. Kalau BEM recognize, kita automatic terima. Okay, rekod pengalaman kerja. Yang ini bahagian D ni rekod pengalaman kerja semua. Tak kira energy manager ke tak energy manager, isi saja. Okay. Manakala bahagian E1 lampiran A tu yang saya highlight dengan merah tu yang untuk pengalaman berkaitan dengan pengurusan tenaga sahaja. So yang ni kena cukup lah. Kalau professional engineer kena cukup 6 bulan. Kalau bukan kena, kalau degree kena setahun lah. And then dia kena buat laporan. Macam Masters UTSM ni dia dah ada FYP semua tu. Kalau related to energy management, saya rasa boleh digunakan sebagai laporan projek. Should be okay. Tapi sebab kami tak pernah terima permohonan lagi daripada UTSM melalui Masters, so saya tak boleh nak jawab secara detail lagi lah. Tapi kalau UTM, pelajar-pelajar dia hantar dia punya kopi FYP saja kepada kami, and then kami terima. So saya assume it should be the same thing lah. Ni lampiran A yang saya sebut tadi lah. Dia kena ceritalah nama dan alamat pasangan, projek apa dia buat, penjelasan tugas apa yang dia buat. Penjelasan ni, penjelasan tugas yang tuan-tuan dan puan-puan buat bukan penjelasan projek. Maksudnya contoh dia tulis gitu projek MRT. So dia pun cerita pasal MRT. Sedangkan kita hanya nak tahu apa yang dia buat sahaja. Okay. Kemudian bahagian F, rujukan. Yang ni saya cadangkan kalau UTSM ni guna rujukan daripada pensyarah lah, Dr. Mahathir sendirilah, PIC untuk program Masters. Senang untuk kami tengok. Randomly saya akan call juga yang mana yang saya tengok ambiguous ataupun was-was, saya tengok permohonan tu, saya akan tengok jugalah rujukan itu. Okay. Ni dokumen sokongan, bayaran fee sebanyak RM20, 3 keping gambar pasport. Yang ni saya cadangkan guna gambar pasport yang profesional lah. Dia tak wajib. Cuma sijil ni ST hanya keluarkan sekali saja. Nanti bila buat renewal every year, kita hanya keluar surat slip saja. So sijil tu kena bawa sampai ke sudah. So ada yang dia bagi gambar tak cantik, kemudian dia minta nak tukar kepada gambar lain lah. Sebab dia kata malu dia nak hantar sijil dia kepada kilang. So kami nak gelak pun ada jugalah. And then kami tanya balik kenapa bagi gambar tu kepada kami kan. Dia kata sebab gambar tu saja yang dia ada waktu tu. So and then CJ tu kena tanda tangan CEO kami. So dia nak tukar balik CJ semua. Agak remeh lah, untuk tanpa alasan yang munasabah kita tak terima lah. Okay. Paling mudah kita kata you buat laporan polis, you kata CJ hilang. Itu lagi senang sebab ada laporan polis. Tapi pemohon kena pergi menghadap jumpa polis lah untuk report. Itu jadi isu lah kan. So saya cadangkan guna gambar-gambar yang profesional lah. Okay. Satu salinan kad pengenalan depan belakang yang disahkan, salinan ijazah, kelulusan ijazah yang setaraf yang disahkan. Yang ni pun saya nak perbincangan dengan UTSM lah. Macam mana, saya rasa pernah bincang masa audit. Kita kena ada some recognition ataupun something daripada UTSM.
Sebab kita nak membezakan yang mana masters UTHM yang layak untuk terus skip interview ataupun tak. Sebab UTM pun banyak dia bagi CJ Masters dia, and then kami end up panggil interview secara tak sengaja. Sebab kami tak dapat sebarang makluman daripada ni, dia hantar directly and then kita panggil interview. Tapi dia kata, tapi master dia recognize betul, cuma dia jadi macam terlepas pandang sebab kami dapat permohonan banyak, mungkin 20-30 permohonan. Kami tengok dokumen lengkap, kami terus panggil. Kami terlepas pandang sebenarnya dia ni dia iktiraf dan tak perlu di-interview. Mungkin ini kalau pusat latihan tu senang sebab dia bagi CJ Certified Energy Manager tu kan. Kami tengok dalam borang dia ada CJ tu, kami terus skip interview. Tapi kalau guna CJ Master semua ni, kami selalu terlepas pandang. Kami tengok Master, UTHM, lulus. Okey. Sedangkan panggil interview. Sedangkan sepatutnya tak perlulah kan. Ni lebih kepada macam mana nak remove the error sahajalah. Tak ada masalah. And then bila dia call kata saya di-recognize, tak perlu lecturer kata. Kita akan skip interview juga in the end. Tak ada masalah. Cuma mungkin in a way perlu something lah untuk mengelakkan supaya ST recognize. Macam saya tahu Master UTHM recognize. Puan Syafiqah dia baru masuk let's say last year. And then dia tak ada first time dapat permohonan daripada UTHM. Dia pun terus panggil interview. So kita nak elakkan benda tu sajalah. Okay. Ni dokumen-dokumen. Semua dokumen yang fotokopi haruslah disahkan oleh pesuruhjaya sumpah, jurutera profesional ataupun pengurus syarikat lah. Dia kena ada nama, jawatan, tanda tangan dan cop. Okay. Ni bahagian H, pengesahan sahaja. Ni borang. Bila tekan cetak daripada e-course, dia akan keluarkan borang ni. Bayaran mampus cek atas nama Suruhanjaya Tenaga atau melalui online. Bayaran sebanyak RM20 sahaja untuk proses permohonan. And then bila dah lulus, baru kena bayar RM100 untuk keluar sijil. So ni rumusan dia. Mohon dengan e-course st.gov.my. Dapat bila dah isi online, dapat borang hard copy, hantar kepada ST bersama dokumen sokongan, hantar sekali report. Yang ni saya rasa boleh guna FYP Energy, FYP Master UTHM, saya rasa tak ada masalah. Berkaitan dengan energy management lah, and then bayar processing fee. So sedikit rumusan lah pengurus tenaga elektrik bias. Sekarang kita setakat akhir tahun 2020, kita sudah ada 1,429 pengurus tenaga elektrik lah. Kalau kita tengok kat situ, pada awal-awal tahun pertama, majoriti adalah daripada interview lah. Tapi bila kita introduce pusat latihan, yang hijau ni EMAS, Maesco. Bila kita tengok, bila banyak kita buat pusat latihan, semakin banyak kurang interview dengan ST lah. Which is a good thing lah. Sebabnya bila pergi training ni, dia dapat lagi pendedahan lah. 2018 kita terima permohonan pertama daripada UTM. 2019 tak ada, 2020 ada satu. So 2021 saya harap akan dapat permohonan daripada UTHM lah. Daripada 1,400 ni 73% sahaja adalah RIM yang aktif. Takrifan RIM yang aktif ni yang buat pembaharuan setiap tahun. Tapi yang RIM aktif dan mempunyai perpasangan yang di bawah celiaan dia adalah sikit. Lebih saya rasa bawah 50% sahaja. Sebab lagi 20%, 30% tu adalah macam lecturers, JKR, personal development lah. It's more on personal achievement lah. Okay. Manakala kalau kita tengok sekarang hampir sama balance. Temuruga 27%, IMAS 32%, Maesco 39%, UTM less than 0% lah. Manakala kalau kita tengok mengikut umur, paling besar adalah di antara 30 hingga 39 tahun. Kedua adalah 40 hingga 49 tahun. Ketiga adalah 50 hingga 59 tahun. Kalau tengok golongan muda, 8% sahaja. Keempat.
Dan kita ada 1% umur 70 hingga 80 tahun. Dan masih sihat walafiat. Selalu jumpa. Kalau jumpa dengan mereka ni memang very very knowledgeable lah. So kami expect bila kami recognize more on degree master ni, kita berjaya menambahkan ni lah. Sebab kita nak menyemai energy efficiency ni di peringkat awal lagi. Nanti bila dah ada Akta Kecekapan dan Pemeliharaan Tenaga, EECA, kita expect numbers ni akan bertambah lah pada golongan muda. Sebabnya dia dah ada more clear path lah. Macam sekarang hanya perpasangan, selepas ni kita tambah untuk bangunan, designated building dan sebagainya. Okay, ni untuk pembaharuan. Saya cuba laju sikit lah. Okay, ni yang saya cerita tadi, sijil yang kita akan keluarkan macam ni lah. Sijil ni satu sahaja. Yang lain renew adalah slip sahaja. Belakang sijil kita akan tulis dikehendaki menghadir program pembangunan berterusan yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga untuk setiap permohonan pembaharuan. Dalam email 2008 kata renewal certificate valid untuk tidak kurang setahun dan tidak lebih daripada 5 tahun. Tapi pengurusan ST hanya membenarkan untuk renewal maksimum setahun saja. So setiap tahun kena buat renewal. And then dia kena renew sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum expiry lah. Dan dia kena attend 8 kredit CDP. CDP tu Continuous Development Program. Itu saya kata tadi, syarat untuk renew dia kena pergi 8 kredit. Topic of content related to efficient management of electrical energy. Topic of content can be proposed. Kalau tak ada dalam list yang ST senaraikan, dia boleh propose. Tapi yang tu subject to the ST discretion lah. Dia boleh pergi workshop, training session, courses, conference or seminar, presentation of papers. Kalau dia buat paper, lecturer boleh. Cuma kita set syarat dia, lecturer tu kena pergi present. Dia tak boleh letak nama dia dalam paper itu saja tapi dia tak present. So kita akan minta sijil dia menghadiri conference. Kalau dia hantar paper saja tanpa ada pergi conference, kita tak terima lah. Okay. Tahun lepas sebab COVID-19 ni kita perkenalkan e-learning dengan online class. Tapi ada respon yang bagus lah. Cumanya saya rasa sambutan tak ramai juga sebabnya ST bagi exemption, pengecualian kredit pada pengurus tenaga elektrik. Sebelum ni kita bagi pengecualian daripada bulan 8 hingga bulan 12. Kemudian bila PKP sambung, kita sambung pengecualian ni daripada Januari sehingga Jun 2021. So online class e-learning sekarang masih ada, tapi sambutan tak menggalakkan lah sebab ST bagi pengecualian teruskan. And then physical pun masih ada lah, tapi sekarang PKP tak ada lah. Sebelum ni adalah sikit-sikit. Kenapa kita bagi pengecualian? Sebabnya kalau kita tengok rumusan ni, kebanyakan training dilakukan di Selangor, 86 pusat latihan ni daripada Ogos 2019 hingga Disember 2020. Training di Selangor saja 86, Kuala Lumpur 23. So kalau campur ni 100 lebih lah di Selangor KL. Johor Selatan hanya 10 yang buat training. Pulau Pinang 7, Pahang 5, Sarawak 3, Putrajaya ni pun samalah. Yang lain kecil lah. So energy manager yang duduk di negeri lain akan menghadapi masalah lah untuk pergi training. So tak banyak pusat latihan di negeri masing-masing. So in the end pengurusan ST decide untuk bagi exemption teruslah. So tu yang saya selalu bila saya audit macam universiti ni, untuk saya menggalakkan universiti buat training CDP lah. Senang je. Kalau dengan ST ni apply tak ada yuran pun. ST lulus boleh buat training. Saya selalu cadangkan macam courses di UTSM tu, jadikan dia short course. So syllabus semua dah ada. So just perlukan promotion dan juga preparation untuk mengajar sahaja. So saya galakkan lah. Setahu saya kalau UTSM Education Sdn Bhd lah yang sangat aktif. Tapi tak sebanyak UTM dari segi training.
So kita nak lagi ramai lah. Kenapa kita nak ramai? Sebab kita nak increase the competition lah. Sebab the training for the CDP is quite pricey. Tapi kalau energy manager tu ada company yang HRDF, dia boleh claim, tak ada masalah. Tapi yang freelance ni, yang kesiannya lah pada mereka. So we want to drive the competition lah. Okay, last topic adalah berkaitan dengan Energy Management Information System, EMIS. Okay, yang ini saya selalu selitkan sekali sebab dia memang closely related bila dah jadi pengurus tenaga elektrik nanti. Ni adalah flow dalam peraturan IMEI 2008. Macam saya cerita tadi, ST akan hantar notis kepada perpasangan. Perpasangan akan lantik pengurus tenaga elektrik. Kemudian perpasangan maklumkan dia dah lantik pengurus tenaga elektrik. Kemudian perpasangan akan hantar laporan untuk pengurus tenaga elektrik sahkan. Pengurus tenaga elektrik sahkan, perpasangan hantar kepada pengurus tenaga elektrik. Ni pun tips jugalah, memang wajib faham. Sebab nanti ni akan deal di real life. Perpasangan akan marah kepada RIM, kenapa awak tak buat report. Sedangkan dalam email kata perpasangan yang kena buat report. So bakal pengurus tenaga elektrik kena faham yang flow ni lah. This is very important. Okay, tadi saya cerita 73% energy manager are subjected, active RIM kan. Ni pula adalah perpasangan yang melantik pengurus tenaga elektrik. Last year 83% compliance lah. So kalau kita tengok jumlah perpasangan ni dia berbeza setiap tahun. Kenapa? Dia naik turun sebabnya kan kita hanya melantik yang melebihi 3 juta kilowatt jam saja. So 2020 agak rendah sebabnya banyak kilang tutup. So banyak perpasangan dia terkeluar daripada list email 2008 tu. Tapi nanti bila ekonomi naik dia akan naik balik lah. And then daripada macam 2020 1,600. Tapi hanya 1,048 sahaja tak silap saya tadi yang energy manager yang aktif. So maksudnya kat situ ada energy manager yang jaga beberapa perpasangan. So actually it's a good business for energy manager, for young energy manager juga. For them to venture in this business. And then dari segi 1,600 hanya 1,400 je yang melantik pengurus tenaga elektrik. So masih ada compliance rate yang perlu dilakukanlah kat sini. One of them is the shortage of energy manager lah. Okay. Sebelum ni kalau kita guna EMIS, kita guna hard copy, kita guna Microsoft Excel. So banyaklah keburukan dia. Sekarang kita guna EMIS, web based, automatic analysis, tracking, benchmarking, alarm, reminder, functionality. Okay. Kalau dulu hantar report, hantar kepada ST hard copy, and then ST extract ke dalam Excel manually, buat manual analysis. Sekarang buat report dalam web base, hantar kepada ST review, boleh reject kalau rasa pelik. Macam yang saya kata, ST nampak 1 bilion kilowatt jam, ST reject. And then analysis oleh EMIS automatically. So data yang perlu dilaporkan dalam EMIS adalah electricity, production bagi industry sector, net flow area bagi commercial and government sector, variable cooling degree days, occupancy, fuel if applicable, energy saving measures. Okay, so analisis yang boleh dilakukan adalah electricity analysis, CO2 emission, products, specific energy consumption, SEC. Yang ni pun tips juga ni lah, energy manager, make sure you understand what is the specific energy consumption and also BEI. This is a common conversation between the energy managers lah. Fuel, energy saving measures and also regression. Saya harap dalam syllabus utilization dia ada ajar sekali berkaitan dengan regression lah. Sebab regression ni pun is quite important lah. Kita nak relatekan consumption dengan output of the products. So ni muka hadapan dia, emis.st.gov.my. Bila dah lantik pengurus tenaga, bila tuan-tuan dan puan-puan jadi pengurus tenaga elektrik, kami akan bekalkan dengan username dengan password. Tak boleh nak create account. Dia hanya bila dah is a privilege access, meaning invitation only. And then kalau baru dilantik pengurus tenaga elektrik, tak ada perpasangan, bila masuk dalam ni kosong. Tak boleh tengok data-data syarikat lain semua sebab dia adalah private and confidential.
Kalau syarikat tu lantik tuan-tuan dan puan-puan, baru kami akan linkkan data dia dengan data tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So ni muka hadapan dia lah bagi installation. Ni homepage bagi RIM. Dia akan tulis berapa number installation dia jaga, berapa yang report yang dia verify, berapa yang ada alert. Ni semua expiry semua lah. Ni adalah dari segi report rate overview. Macam hijau, maksudnya dia dah hantar kepada ST lah. Kalau merah dia akan ST reject by energy manager, approve, submitted. Banyak isu bila RIM approve, installation dia sepatutnya kena hantar kepada ST kan. Dia tak hantar. Dia tengok hijau ni, dia assume dah hantar kepada ST, which is wrong lah. Selagi tu dia akan terima notice selagi dia belum submit to ST. Okay. This is the analysis product industry sectors. Boleh pilih semua tu lah. And then paling best sekali benda ni adalah dia boleh export dalam bentuk Excel. Mungkin rasa graf ni tak cantik kan, sebab it's supposed to be just indicator saja. Kalau nak cantik, boleh down extract dalam bentuk Excel. So sebenarnya dia win-win situation lah. Installation pun dia nak data balik, dia boleh dah ambil balik kat sini. And then also regression. Ni yang saya kata regression, kalau tengok R square 0.12, so which is actually not acceptable lah kan, dari segi accuracy. So that's why I said regression is one of the important things for energy manager to know. So ni contoh surat pelantikan. Tak silap saya, UTS yang baru ni energy manager dah resign kan. So masa UTS Education Center Berhad dia nak jadi pusat latihan tu, kami kata boleh, tapi sebelum kami proceed kami nak UTS lantik pengurus tenaga elektrik dahulu. Saya rasa tak ada masalah sebab saya tahu ramai lecturer-lecturer di UTS ni yang dah jadi pengurus tenaga elektrik. So kami kata just talking between the two lah. Kalau nak surat pelantik, tapi saya rasa dah lantik dah dalam masa tak silap saya. So dah tapi contoh macam ni lah, kalau surat ni nak boleh minta dengan kami. Contoh nanti bila dah ada buat freelance ke nanti future energy manager boleh ambil surat ni dengan kami. Okay, itu sahaja. So kalau ada apa-apa persoalan pasal RIM, boleh email kepada rim@xt.gov.my. Saya galakkan untuk email. Saya dengan Puan Syafiqah, kami punya response rate agak tinggi. 100% response rate. Cuma paling lewat pun sehari 2 hari saja kami akan lewat balas. Saya lagi, sebab saya cadang minta email adalah saya dengan Puan Syafiqah kami selalu out station. So kalau call mungkin tak dapat, tak ada orang angkat. So it's better to email. Don't worry, kami responsif. Ataupun kalau nak bincang, jumpa kami melalui Microsoft Teams, online meeting boleh buat appointment. bit.do/meetec. Kat sini boleh pilih masa dengan tarikh nak jumpa kami. Okay, don't worry. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Faiz atas taklimat yang saya rasa saya kira sangat jelas berkaitan dengan RIM, peranannya dan juga prosedur pendaftaran lah yang kita boleh lihat dan juga skop kerja bagi pengurus tenaga elektrik berdaftar dari perspektif RIM, dan saya percaya juga para pelajar MDL juga turut didedahkan perkara ini dalam kursus-kursus yang diajar, dan ini adalah merupakan penekanan sekali lagi berkaitan peri pentingnya untuk para pelajar tahu berkaitan dengan peranan yang perlu dimainkan kelak apabila bergraduan dan entitle gelaran RIM tersebut. Kini kita berada pada sesi soal jawab Q&A. So saya buka kepada semua hadirin jika ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada panelis kita Encik Muhammad Faiz dan juga turut sama adalah Puan Syafiqah di sini. Mungkin ada sebarang kemusykilan ataupun persoalan yang berkaitan. Saya buka kepada semua.
Ada apa-apa persoalan? Assalamualaikum Doktor, saya Amira. Okey, ya Amira. Saya tak berapa jelas lah kalau yang untuk renewal yang setiap tahun tu, maksudnya memang kena pergi kursus yang berbayar ke maksudnya? Ya. Setakat ni dia kebanyakan kursus adalah berbayar, tetapi ST ada juga training tapi jarang-jarang. Kalau contohnya yang berapa kredit, berapa jam yang untuk renewal? 8 kredit. 8 kredit ni bersamaan dengan 2 hari training lah. 1 kredit bersamaan dengan 2 jam training. Oh, okey. So 16 jam. Okey. 2 hari. Alright, terima kasih Cik Faiz. Tapi kalau untuk online mungkin calculation dia agak different lah. Mungkin shorter e-learning ataupun CDP online class tak boleh guna calculation yang 1 kredit 2 jam. Dia mungkin akan lagi shorter class tapi CDP lagi tinggi, ataupun longer class tapi CDP lagi sikit. Yang tu subjek kena tengok berapa yang kelulusan yang diberikan saja. Okey, kalau macam tu macam nak tahu program-program tu, maksudnya list tu ST akan sediakan lah. List tu ada di website ST. Sekejap Okey, boleh masuk ke st.gov.my, application, energy efficiency, list of provider for continuous development program. So kat sini boleh tengok satu-satu berapa hari training semua tu. Banyak, memang banyak. Sebelum COVID sebenarnya banyak aktiviti, banyak training, tak ada masalah. Cuma sebab COVID tu banyak aktiviti ni tertangguh lah. Okey. Terima kasih. Ada lagi sebarang persoalan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Encik Faiz. Boleh dengar ke? Boleh. Okay. Saya Selasih. Okay, saya nak tanya sikit tentang, saya berminat tentang info tentang audit ST ke berpasangan. Okay, sebab yang ini pertama kali saya dengar lah. Okay, yang itu, adakah audit tu wajib dilakukan oleh ST kepada pasangan, dan apa kriteria yang dilihat lah semasa audit tu? Okey, mungkin satu untuk maklumat. ST kepada pasangan kan? Ya. Okey. Okey, cuma untuk makluman Cik Faiz, saya pernah dilantik sebagai energy manager pada satu institution, tetapi di sini bila kita buat report tu bukan kepada ST tetapi kepada TNB. Jadi bahagian audit tu saya masih tak berapa clear lah. Adakah kita tertakluk juga dengan audit oleh ST ataupun tidak? Okey. Audit yang ST jalankan ni kita panggil compliance audit. Bila compliance audit ni kalau ada kesalahan, ST tak ada lakukan sebarang tindakan undang-undang. Kita hanya keluarkan warning ataupun kita bagi nasihat. So dia lebih kepada kita nak bantu pasangan tersebut. Compliance audit ni kita pilih secara random. Macam puan tengok tadi kan, 1,400 pasangan yang sudah dilantik pengurus tenaga elektrik. So setiap 6 bulan 1,400 report, darab dengan 2 setahun dalam 2,800 report setahun yang kami terima. So Cik Zohilmi, person in charge dengan Cik Nur Azrin, lepas report-report yang diterima tu, dia akan randomly pilih. Maksudnya contoh Selangor mungkin kami pilih 10, Johor mungkin kami pilih 4 untuk 2 hari. Sebab kami kena pergi ke site kan, kami kena pergi ke installation. So biasanya kami memfokuskan kepada
kami memfokuskan kepada di Lembah Kelang lah. Tapi last year masa saya pergi audit UTHM untuk master programming, sehari sebelum saya pergi audit program master, kami pergi audit di kilang Biskut tu apa? Biskut dekat UTHM tu, yang famous tu. Mancis. Mancis. Kami pergi audit Mancis. So kami pilih secara randomly lah. Dari segi kriteria dia, biasanya Cik Zuhimi akan ambil report-report yang bagus. Maksudnya dia akan tengok, wah bagus report ni kan. So bila report bagus, kami berpandangan mungkin boleh dijadikan sebagai calon pemenang untuk ASEAN Energy Awards. So kami akan pilih report-report bagus ni, and then kami akan pergi tengok lah. Dia kata dia buat meeting 2 kali sebulan, and then dia kata dia buat proposal ni, tapi tapi proposal dia ditolak oleh management. Bagi kami tak ada masalah proposal tu ditolak oleh management. Cuma masa kami pergi tu kami akan tanya, boleh tak kami nak tengok proposal tu, mungkin kami boleh bantu, ataupun mungkin kami tengok, ni proposal ni terlalu teknikal ni tuan, management tak faham, mungkin sebab tu kot dia tolak proposal tuan. So compliance audit ni sebenarnya lebih pada ST assist perpasangan dengan energy manager. Tapi kebanyakan compliance audit yang kami pergi ni, orang kata indah khabar dari rupa lah. Bila tengok report dia tu perfect, tapi bila kami pergi tak sama apa yang dia buat. Macam dia kata, tu yang saya cerita tadi tu, dia kata dia buat meeting 2 kali sebulan. So bila kami pergi site, baguslah kan. So bila kita pergi, bila minta bukti kehadiran tak ada, sign sheet attendance tak ada, memo minute of meeting pun tak ada. So benda yang orang kata yang jadi baik ni, jadi kami kena membebel pula lah. And then audit yang kami buat ni bukannya audit yang kami pergi letak claim meter, tak. Kami pergi lebih pada site visit sahaja. Jangan confuse dengan energy audit lah. And then saya juga teringin nak sebut tadi berkaitan dengan audit pengurus tenaga elektrik tu. Audit yang pengurus tenaga elektrik kena buat tu pun dia tak semestinya kena detail energy audit desktop audit, check bill, baca proposal berkaitan dengan energy management, SOP, semua tu pun dikira audit. Tak semestinya bila saya sebut energy manager kena buat energy audit, kena buat audit tu detail energy audit. So skop audit kat situ adalah luas, ikut kesesuaian dan kemampuan energy manager lah. Okey, saya harap menjawab soalan. Okey, terima kasih Encik Faiz. Cuma yang dekat sini, bila saya hantar report ke TNB, so saya tak berapa alert tentang sistem yang Encik Faiz mention yang IMIS tu. Sebenarnya sistem ni tak ada kaitan dengan TNB. Okey. Dia adalah ada perpasangan dengan Energy Commission directly. So maksudnya perlu tak saya ataupun dengan installation untuk register dekat situ? Pertamanya adakah installation tu di bawah email 2008? Ya. 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 Sebab kalau dia betul dah di bawah email 2008, memang installation tu auto register bawah ST. And then kalau dia dah latih Puan sebagai energy manager kat sana, sepatutnya memang bila dia dah hantar notis kepada kami, dia dah bagi surat pelantikan, kami memang terus link dengan Puan punya account. Okey. So maksudnya yang TNB tu lain, yang itu dia bukan represent ST? Saya rasa bukan. Okay. Audit apa dia panggil? Dia tak ada buat audit tapi ada kena buat report. Saya tak pastilah. Sebab ada beberapa lesen yang bawa STTMB semua tu, ataupun Special Industry Tarif SIT. Ya. SIT. Kalau SIT dia memang mungkin saya rasa dia lantik Puan untuk buat audit SIT, tapi untuk email dia ada energy manager lain. Sebab perpasangan tu boleh ada 10 energy manager, tak ada masalah. Okey, faham. So masa dia approve report tu, dia boleh gila-gila lah sesama dia. Tak ada masalah. Okey, terima kasih Encik Faiz. Sama.
Okey, terima kasih kepada Puan Sulastri. Seterusnya ada apa-apa soalan lagi dari audience? Okey, kalau tak ada sebarang persoalan, saya kira majlis kita ataupun sesi webinar kita tamatlah pada hari ini. Sekali lagi saya bagi pihak fakulti merakamkan setinggi penghargaan kepada pihak Suruhanjaya Tenaga melalui wakilnya Encik Muhammad Faiz dan Puan Syafiqah kerana sudi datang walaupun secara online sebegini untuk menyampaikan taklimat ini. Saya rasa lebih jelas berkaitan dengan prosedur dan segalanya yang berkaitan dengan ring yang kita dapat input tu terus daripada ST. Dan jika tiada sebarang soalan, kita tamatkan, tangguhkan dulu sesi taklimat ini. Dan para pelajar dan hadirin sekalian boleh meninggalkan sesi kerana selepas ini kita akan ada sesi perbincangan tertutup Cik Faiz untuk memperhalusi prosedur pentaulihan pelajar bersama dengan pengurus pihak barisan pengurusan fakulti lah. So dalam pukul 11, so kita break dulu 15 minutes dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pukul 11 Cik Faiz. Okey. Masih guna link yang sama, platform yang sama. Okey. Alright.